Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أولا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه قربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ Ustaz Syahmi, Ustaz Muhammad Musabir dan sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah pada pagi ini kita kembali menyambung perbincangan ilmu nahwu menggunakan kitab Mutammimatu al-Ajurumiyah. Kita dah selesai bincang mengenai muqaddimatu ilmu nahwu, iaitu perbahasan mengenai al-i'rab, ma'rifah nakirah, itu semua tu muqaddimah. Kemudian kita masuk kepada marfu'at, al-marfu'at min al-asma', al-marfu'at min al-af'al. Dan hari ini kita masuk perbahasan al-mansubati min al-asma'. Kita baca bismillah. Babul mansubati min al-asma'. Bab mansubat daripada isim-isim, maknanya bab isim-isim yang mansub. Bab isim-isim yang mansub. Al-mansubatu 15. Isim-isim yang mansub ada 15. Ada 15. Itu dengan istiqra'. Ulama nahwu lah. Mereka kaji daripada kalamul Arab. Mereka dapati hanya 15. Tidak lebih. Secara ringkasnya disebut wahia mana 15 mansubat tu ialah al-maf'ulu bihi, itu yang pertama. Contoh saya sebut darabtu Zaidan, telah aku memukul akan Zaid. Jadi Zaidan tu maf'ul bihi, satu zat yang dipukul. Wa minhu, yang kedua, al-munada kama sayati bayanuh. Al-munada iaitu satu isim yang diseru, yang dipanggil. Semua jenis ataupun semua aqsam bagi munada mansub, sama ada mansub lafzan ataupun mahallan. Contoh kita sebut ya Abdallah, ya Abdallah, ya Zainal Abidin. Jadi Zaina, Abda itu mansub sebab dia itu munada. Ini akan datang perbahasan dia secara agak meluas lah dalam kitab ni. Kemudian wal masdar, yang ketiga masdar. Wa yusamma al maf'ul al mutlaq. Yang ketiga ialah masdar, yang mana al masdar juga dinamakan sebagai al maf'ul al mutlaq. Mutlaq ni makna terlepas. Maf'ul ni terlepas daripada apa? Daripada diikat dengan harf. Kalau maf'ul yang lain diikat dengan harf, tapi maf'ul mutlaq tidak diikat dengan harf. Contoh saya sebut darabtu Zaidan darban, telah aku memukul Zaid. Darban belakang tu kita panggil maf'ul mutlaq, didatangkan untuk takkidul kalam, menguatkan kalam. Jadi telah aku memukul akan Zaid dengan pukulan, mana pukul sungguh lah, bukan main. Kemudian yang ke berapa dah? Maf'ul bihi. Yang ketiga. Tak. Dia gini. Baca balik. Al-mansubatu 15 wa hiya al-maf'ul bihi. Itu yang pertama. Wa minhu wa minal maf'ul bihi al-munada. Gitu. Jadi wa minhu tu, hu tu bukan kembali kepada 15 ataupun mansubat, tapi kembali kepada al-maf'ul bihi. Wa minhu ay minal maf'ul bihi al-munada. Maknanya al-munada itu juga termasuk di bawah maf'ul bihi, sebab asal kepada ya Abdallah ialah ad'u Abdallah. Dibuang ad'u digantikan dengan ya. Tak, jadi dia stay duduk di bawah maf'ul bihi lah.
Jadi yang pertama maf'ul bihi, yang kedua masdar, yang kita panggil maf'ul mutlaq. Yang ketiga saya sebut wa dzarfuz zaman. Dzarfu az-zaman, dzarf zaman. Sumtu yauman, aku puasa pada hari ini. Sumtu yauman, aku puasa pada satu hari. Ataupun sumtu al-yauma, aku puasa pada hari ini. Wa dzarful makan, yang keempat dzarf makan. Contohnya i'takaftu amamak, aku beriktikaf. Mana aku duduk, aku berada amamak, di hadapan kamu. Jadi amama mansub atas nama dzaraf makan. Wa yusamma maf'ulan fih. Dzaraf zaman dan dzaraf makan masing-masing dinamakan sebagai maf'ulan fih. Maf'ul fih. Sebab apa dinamakan sebagai maf'ul fih? Liwuqu'il fi'li fih, kerana fa'il itu berlaku di dalamnya, itu di dalam tempat tersebut dan juga di hari tersebut. Saya sebut sumtu yauman. Yauman tu kita panggil maf'ul fih. Sebab apa? As-siyam berlaku fihi, ay fi dhalika as-sawm, fi dhalika al-yawm, fi dhalika al-yawm. As-siyam berlaku pada hari tersebut. Jadi sauman dinamakan sebagai maf'ul fih. I'takaftu amamak, aku beriktikaf di hadapan kamu. Amama dinamakan sebagai maf'ul fih. Dinamakan sebagai maf'ul fih kerana apa? Kerana perbuatan al-i'tikaf itu berlaku apa dia? Fi dzalikal makan, di tempat itu, iaitu di hadapan kamu. Boleh? Yang keempat, al-maf'ulu li ajlihi wal maf'ulu li ajlihi. Contoh, kumtu ijlalan lak, aku berdiri. Berdiri aku tu tidak ada tujuan lain, adalah semata-mata untuk ijlalan lak, nak memuliakan kamu. Jadi ijlalan tu masuk sebab apa? Ijlalan tu dipanggil sebagai maf'ul li ajlihi lah. Maf'ul li ajlihi. Okey, tak apa, nanti akan datang bahasa yang apa tu yang lebih luas lah pada bab di masing-masing. Yang kelima, al-maf'ulu ma'ah wal maf'ulu li ajlihi wal maf'ulu ma'ah. Sirtu wan nila contohnya. Aku bermusafir, dalam masa yang sama sungai Nil tu duduk di sebelah aku. Sepanjang perjalanan aku bermusafir. Kemudian wal musyabbahu bil maf'uli bih. Isim yang disamakan, diserupakan dengan maf'ul bihi. Ini akan datang perbahasan dia. Zaidun hasanun wajhah. Zaidun hasanun wajhah. Wajhahu tu, wajha tu mansub sebab disamakan dengan maf'ul bihi. Wasayati bayanu. Yang ketujuh, al-hal. Ja'al amiru wal halu. Ja'al amiru rakiban. Telah datang pemerintah dalam hal keadaan itu rakiban, menunggang kuda dan sebagainya. Tamyiz. Tamyiz ni sebahagian keadaan lah, tak semua tamyiz tu mansub. Tak. Okey, contoh kita sebut apa? Ishtaraitu 20. Telah aku membeli 20. 20 apa? Kitaban. Jadi kitaban tu mansub atas nama tamyiz. Dia membezakan yang dibeli tu kitab ke, daging ke, ayam ke, pen ke. Yang ke-9, al-mustathna. Al-mustathna itu juga pada sebahagian keadaan mustathna. Sebab ada juga mustathna yang majrur. Tak. Jadi mustathna pada sebahagian tempat lah. Contoh, kita sebut apa? Ja'at tullabu illa Zaidan. Telah datang oleh pelajar-pelajar kecuali Zaid. Jadi illa Zaidan. Zaidan tu mustathna mansub. Kemudian wa khabaru kana wa akhawatiha. Khabar bagi kana wa akhawatiha. Kana Zaidun qa'iman. Qa'imatu mansub jadi khabar kana. Kemudian wa khabarul hurufi al-musyabbahati bilaisa. Khabar bagi huruf-huruf yang disamakan dengan laisa. Yang sebelum ni kita dah belajar dah. Antaranya ialah ma. Kita sebut ma Zaidun qa'iman. Tidak adalah Zaid tu berdiri. Jadi qa'iman tu jadi khabar bagi ma. Yang mana ma tu
disamakan dengan laisa. Disamakan dengan laisa. Jadi laisa Zaidun qa'iman, ma Zaidun qa'iman juga. Makna pun sama. Tidak. Kemudian wa khabaru af'alil muqarabah. Khabar-khabar bagi fi'il-fi'il muqarabah. Fi'il-fi'il yang menunjukkan nisbah mubtada khabar tu hampir berlaku. Contoh kada Zaidun yaqum. Hampir-hampir Zaid berdiri. Ya. Jadi yaqumu tu dalam bentuk kada Zaidun yaqumu. Yaqumu datang dalam bentuk fi'il mudhari', tapi dia tu fi mahalli nasbin, maf'ul bagi kada. Yang ke-13 wasmu inna wa akhawatiha isim inna lah. Mudah je. Inna Zaidan qa'imun. Zaidan mansub sebab inna. Wasmu la allati li nafil jins. Wasmu la allati li nafil jins. Isim la isim la yang menafikan jenis. La sahiba ilmi mamqut. Tidak ada pemilik ilmu yang mamqut. Mamqut ni apa dia? Tertekan, gitulah maksud dia. La rajula fid dar. Itu bukan sudah bincang dah tu. Tak. Jadi isim la mansub. Kemudian wattabi'un lil mansub yang terakhir ialah yang ke-15 lah. Isim-isim yang mengikut bagi isim yang mansub. At-tabi' lil mansub. Itu ada 4. Wa huwa arba'atu asya' kama taqaddam. Itu ada 4 sebagaimana telah dibincangkan. Apa dia 4 tu? Sifat, badal, kemudian sifat badal ataf atau maktuf. Lagi satu apa lagi? Sifat badal atau maktuf. At-tawabi' al-arba'ah. Benda apa? Tak ingat pula dah. Sifat ataf. Lepas tu cuba respon sikit. Saya tak ingat pula dah benda. Tawabi' 4 tu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Sifat ataf ma'tuf badal. Lagi satu lagi. Satu lagi apa? Badal. Satu lagi taukid. Taukid. Tu 4. Jadi itu kita panggil apa? At-tawabi' al-arba'ah. Kalau dia punya matbu' ada mansub, tabi' juga akan jadi mansub lah. Ataupun sifat badal dan sebagainya. Okey. Sekarang ni kita nak masuk perbahasan pertama, iaitu maf'ul bihi. Dia akan bawa cerita satu-satu dah ni. Yang mansubat ni. Ya. Kita baca sikit-sikit je, tak ada masalah. Susah juga kita ni pun. Babul maf'ul bihi. Bab maf'ul bihi. Dimulakan perbahasan dengan bab al-maf'ul bihi kerana maf'ul bihi ini lebih perlu kepada al-i'rab. Kenapa dia lebih perlu kepada al-i'rab? Kerana sentiasa berlaku kekeliruan antara fa'il dan juga maf'ul. Antara fa'il dan juga maf'ul. Contoh disebut daraba Musa Isa. Siapa fa'il, siapa maf'ul? Tak. Ataupun kalau kita tak letak baris lah, itu memang jelas kekeliruan. Daraba Zaid Amr. Siapa dia pukul siapa? Tak. Jadi terkeliru antara fa'il dan juga maf'ul. Oleh sebab itu dibincangkan dulu dalam bab mansubat. Yang keduanya, alasan dimulakan dulu kerana maf'ul bihi ni bab yang paling banyak digunakan selain daripada maf'ul yang lain. Tak. Tu. Apa dia maf'ul bihi ni?
wa huwa maknanya al-maf'ul bihi itu ialah al-ismu alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu, isim yang al-ismu alladhi maknanya isim yang yaqa'u alaihi telah isim yang berlaku ke atasnya, terjadi ke atasnya al-fi'lu, perbuatan. Al-fi'lu belakang tu maknanya fi'lul fa'il, perbuatan bagi fa'il. Saya ulang. Al-maf'ul bihi ialah al-ismu, isim, alladhi yang yaqa'u alaihi berlaku ke atasnya al-fi'lu, perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan fa'il. Contoh kita sebut dalam syarah tu lah, baca syarah tu je. Baca dalam matan tu je. Nahu darabtu Zaidan. Aku telah memukul Zaidan. Jadi Zaidan tu kita panggil, kita i'rab sebagai maf'ul bihi. Kerana apa? Kerana dia itu al-ismu, isim. Alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu, isim yang berlaku ke atasnya satu perbuatan, terjadi ke atasnya satu perbuatan, terkena ke atasnya satu perbuatan. Apa perbuatan yang berlaku terkena ke atas dia? Darb, pukulan. Pukulan siapa? Pukulan bagi tu, yang mana tu dianggap sebagai fa'il. Boleh? Jadi itu maf'ul bihi. Raqibatul farasa, dan telah aku menunggang kuda. Jadi al-farasa tu isim yang berlaku ke atasnya satu perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan fa'il. Jadi aku menunggang. Menunggang tu berlaku ke atas satu isim. Isim tu kita panggil maf'ul bihi. Al-farasa. Boleh? Lepas tu bukanlah maksud berlakunya fa'il tu mesti berbentuk hissi semata-mata. Tak. Kalau hissi pun ya, tapi bukan semata-mata hissi semata-mata. Contoh tadi yang hissi, darabtu Zaid, aku pukul Zaid. Ni Zaid kita pukul dia. Kita nampak lah tu pukulan tu berlaku tu depan mata kita. Raqibatul farasa, kita tunggang kuda. Tak. Ada kala kita tak nampak pun. Contoh wattaqullah dalam ayat Quran tu, wattaqullah, dan bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah. Tak. Jadi takwa itu dan takutlah kamu kepada Allah. Takut itu, takwa itu apa tu? Berlaku ke atas Allah. Adakah berlaku ke atas Allah tu kita boleh tengok dengan mata? Tak boleh. Satu perkara yang maknawi lah takwa ni. Tak. Juga dipanggil sebagai maf'ul bihi. Wa yuqimus salah, dan mereka mengerjakan sembahyang. Jadi as-salata tu isim yang berlaku ke atasnya al-qiyam. Maka dia panggil sebagai al-maf'ul bihi. Perlu diingat juga maf'ul bihi ni sama ada isbat ataupun nafi. Tadi kita sebut darabtu Zaidan, telah aku memukul Zaid. Macam mana pula kalau saya nafikan? Saya sebut lam adrib Zaidan. Zaidan juga dianggap sebagai maf'ul bihi. Tidak memukul, aku tidak memukul Zaid. Aku tidak memukul Zaid. Tak. Zaidan tu juga dianggap sebagai maf'ul bihi. Sebab perbuatan tidak memukul tu berlaku ke atas Zaid. Tadi darabtu Zaidan, perbuatan memukul berlaku atas Zaid, jadi Zaid itu maf'ul bihi. Lam adrib Zaidan, Zaidan juga maf'ul bihi kerana perbuatan tidak memukul tu berlaku ke atas Zaid. Tidak pukul siapa? Tidak pukul Zaid. Jadi Zaid juga kekal dianggap sebagai maf'ul bihi, ya. Jangan tukarlah. Kemudian wa huwa ala qismain. Al-maf'ul bihi ni ada dua bahagian, zahirin wa mudmarin. Zahirin jelaslah tu, darabtu Zaidan, Zaidan tu isim zahir. Raqibatul al-farasa, al-farasa tu isim zahir. Wattaqullaha wa yuqimus salata, Allah as-salata tu isim zahir. Wa mudmarin, dan juga isim yang mudmar. Isim yang mudmar ni isim dhamir lah. Contoh darabtuhu, telah aku memukul dia. Hu tu jadi maf'ul bihi. Hu tu jadi maf'ul bihi. Darabtuha, telah aku memukul dia, seorang wanita. Ha tu jadi maf'ul bihi. Boleh. Fadh-dhahiru ma taqaddama dhikruh. Maka
maka Syekh sebut maf'ul bihi yang zahir telah lalu disebut contoh-contohnya. Wal mudmar qisman, sedangkan maf'ul bihi yang mudmar yang berbentuk isim dhamir ada dua bahagian. Yang pertama apa? Muttasilun, bersambung. Maf'ul bihi yang berbentuk mudmar yang bersambung. Bersambung kat sini maksud apa? Bersambung dengan amil dia. Bersambung dengan amil, maknanya bersambung dengan fa'il dia. Tu. Ada berapa? Ada 12. 2 untuk mutakallim, 5 untuk mukhatab, 5 untuk ghaib. Contoh dia sebut nahwu akramani. Akramani. Kita tambah fa'il Zaidun kat belakang. Akramani Zaidun. Akrama fa'il. Tak. Fa'il madhi. Ni nun tu nun wiqayah lah. Nun wiqayah ni nun yang didatangkan untuk menjaga, wiqayah dijaga, untuk menjaga fa'il daripada berbaris bawah. Sebab fa'il ni tak boleh terima baris bawah. Boleh. Ada didatangkan nun. Kalau dalam syarah tu ataupun dalam kitab-kitab lain disebut pula. Sebab apa datang nun tak datang huruf lain? Bukan saya saja, ni bukan main letak gitu, tak. Ala kulli hal akramani. Kalau kita tak letak nun, dia akan bunyi lagu ni. Akrami Zaidun. Akrami Zaidun. Sebab yang maf'ulnya ya tu, yang mutakallim tu. Telah memuliakan akan daku oleh tu fa'il. Oleh Zaid. Zaid duduk belakang, fa'il duduk belakang. Jadi akrama fa'il, tapi bagi bawah pula akrami. Mana boleh fa'il bagi bawah? Oleh sebab itu didatangkan nun, dipanggil sebagai nun al-wiqayah, nun yang menjaga. Jaga apa? Jaga fa'il daripada berbaris bawah. Maka dibaca akrama ni. Nun yang bagi bawah tak ada masalah lah. Yang penting akrama fa'il tu kekal, dia tu berbaris atas. Jadi akramani, telah memuliakan akan daku. Akan, siapa akan tu makna maf'ul bihi lah. Oleh, siapa oleh dipanggil sebagai fa'il. Akramani Zaidun, telah memuliakan akan daku oleh Zaid. Wa akhawatihi, dan adik-beradik akramani inilah. Maknanya kita sebut akramana Zaidun, telah memuliakan akan kami oleh Zaid. Akramaka Zaidun, telah memuliakan akan kamu oleh Zaid. Akramaki Zaidun, telah memuliakan akan kamu, wahai seorang perempuan, oleh Zaid. Dan seterusnya. Akramakuma, akramakum. Tu boleh tengok sendiri lah tu. Akramahuma, akramahum Zaidun. Yang pentingnya semua tu kita panggil sebagai dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan akrama. Dan dia tu diirab sebagai maf'ul bihi. Faham tak? Okey, yang kedua wa munfasilun. Dhamir yang kedua dhamir munfasil. Dan yang mana kita i'rab dia sebagai maf'ul bihi. Nahwu iyaya wa akhawatihi. Iyaya wa akhawatihi. Iyaya akramtu. Contoh ayat. Iyaya akramtu. Ataupun kita ambil ayat Quran, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepada kamu na'budu kami sembah. Iyaya ni mana hanya kepada kamu. Hanya itu didatangkan sebab apa? Sebab didahulukan maf'ul dululah. Dia akan jadi makna al-hasr. Makna aku tak sembah selain daripada orang lain, mu je aku sembah. Berbeza kalau kita sebut na'budu iyyaka, aku sembah kamu, mungkin ada lagi benda lain yang kita sembah. Tapi bila dia letak di depan iyyaka na'budu duduk di belakang, maknanya nak beritahu hanya kepada kamu kami sembah dan tidak ada langsung zat lain yang kami sembah. Boleh? Tu iyaya wa akhawatihi. Contoh iyaya akramta, iyana akramta, iyaya semula iyaya akramta, iyana akramta, dan seterusnya. Boleh?
Jadi iya tu kita i'rab sebagai maf'ul bihi, maf'ul bihi. Tapi dia tu munfasil sebab dia tak bersambung dengan fa'il. Iyyaka na'budu. Jadi terpisah tu. Hanya kepada kamu. Iyyaka ni kepada kamu. Untuk kamu gitu. Na'budu kami sembah. Kan terpisah tu. Maka sebab tu iyyaka, iyyana, iyyaya dan semua tu adik-beradik dia tu kita panggil sebagai maf'ul bihi yang berbentuk dhamir munfasil. Boleh? Okey. Waqad taqaddama dhalika fi fasl al-mudmar. Saya sebut benda tu pun dah disebut dah sebelum ni dalam bab dhamir. Dalam bab dhamir dibincangkan dah. Dhamir muttasil, dhamir munfasil. Ni ulang balik lah ni secara ringkas. Baca lagi, wal aslu fihi an yata'akhkhara 'anil fa'il, dan asal baginya itu fihi fil maf'ul bihi, asal baginya bagi maf'ul bihi an yata'akhkhara 'anil fa'il, asal baginya bagi maf'ul bihi hendaklah duduk di belakang, ta'akhur daripada fa'il. Maknanya fa'il maf'ul bihi, itu yang asal. Urutannya begitu. Fa'il maf'ul bihi. Fa'il maf'ul bihi. Ni kita dah bincang dah dulu dalam bab fa'il sebab apa? Sebab bila dibincang dalam bab fa'il dulu, fa'il tu boleh duduk depan, boleh duduk belakang, automatik maf'ul lepas akan boleh duduk depan, boleh duduk belakang. Alasan kat sama-sama macam alasan di sana sama macam alasan kat sini. Sebab tu bab ni dia tak jadi panjang, dia jadi pendek Lepas itu masuk bab lain. Bab apa? Bab al-ishtighal. Kalau bab al-ishtighal tu masih di bawah perbahasan maf'ul bihi, tapi sebahagian cetakan dia tulis babul ishtighal, bab asing dah. Dalam ni pun minha babul ishtighal. Boleh tak? Sebab apa? Dah bincang dah dulu dekat bab fa'il. Tak apa, kita baca. Wal aslu fihi ayat ta'akhara 'anil fa'il, dan asal bagi maf'ul bihi hendaklah duduk di belakang selepas daripada fa'il. Nahu wa warisa Sulaimanu Dauda, dan telah mewariskan oleh Sulaimanu fa'il lah. Tak baca Sulaimanun. Sulaimanu sebab apa? Sebab mamnu' min as-sarf, tak boleh terima tanwin. Sebab dia nama dan juga ada alif nun, tambahan alif nun di belakang. Betul? Tu. Dauda dipanggil sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Juga mamnu' min as-sarf, tak boleh baca Daudan. Jadi fa'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bihi. Waqad yataqaddama 'ala al-fa'il. Waqad yataqaddama 'ala al-fa'il. Dan kadang-kadang yataqaddam, apa yang taqaddam? Al-maf'ul bihi itulah. Dan kadang-kadang maf'ul bihi itu duduk di hadapan 'alal fa'il jawazan. Maf'ul bihi dulu, lepas tu baru jumpa fa'il. Boleh? Jadi kita ada fa'il, yang asal ialah fa'il maf'ul bihi. Tapi kadang-kadang dia jadi lagu ni fa'il maf'ul bihi, lepas tu fa'il duduk di belakang. Dan keadaan ini pula ada kala harus, ada kala wajib. Yang harus macam saya sebut tu lah, nahu daraba su'da Musa. Daraba su'da Musa. Cuba teka sikit. Pasal apa kat sini harus, tak jadi wajib. Sedangkan dua-dua tu i'rab apa dia? I'rab secara apa? Secara takdiri tu. Bila secara takdiri kita i'rab, kita tak tahulah baris tu secara jelas. Bila tak tahu baris secara jelas, jadi terkeliru. Bila jadi terkeliru, maka wajib susun dengan betul. Fa'il, fa'il dan maf'ul bihi. Tapi sebab apa kat sini Syekh sebut, kadang-kadang maf'ul tu boleh duduk depan dan fa'il duduk belakang, dan perkara tu pula harus, tak jadi wajib. Faham tak? Soalan saya semula,
Kenapa kat sini dianggap sebagai harus? Daraba su'da Musa. Sedangkan berlaku kekeliruan. Tak, kalau sekali pandang lah, mana fa'il, mana maf'ul. Tak, kalau kita tengok sekali pandang, kita akan ingat su'da tu fa'il, Musa tu maf'ul. Sebab ikut susunan asal lah. Fa'il, fa'il dan maf'ul. Fa'il, fa'il dan maf'ul. Tapi Syekh sekarang ni sebut apa? Contoh ni lah contoh bagi apa? Maf'ul dulu. Maknanya su'da tu maf'ul, Musa tu fa'il. Sedangkan wujud kekeliruan, nak tahu mana fa'il maf'ul dalam keadaan dua-dua tu i'rab takdiri. Tak, sepatutnya susun molek. Tapi Syekh sebut tak, kat sini harus nak letak fa'il duduk belakang, maf'ul duduk depan. Sebab apa? Tengok pada makna. Yalah, nak tengok pada makna pun kena tahu dulu. Kita tengok pada makna, betul lah kita yang sebut ni memanglah tahu. Contohlah kita nak sebut kalimah ni, dan memang niat kita nak bagi tahu su'da tu maf'ul. Kita bolehlah sebut daraba su'da Musa. Kita tahulah su'da tu maf'ul. Kita yang nak menyebut tu, kita yang sebut kataan tu tahulah. Orang yang mendengar kekal keliru. Yang mana su fa'il? Orang yang mendengar dia akan anggap su'da tu fa'il. Kita niat sebagai maf'ul. Orang yang mendengar kata fa'il sebab apa? Sebab susunan asal fa'il, fa'il maf'ul. Cuba jawab. Cuba fikir. Mudah je bendanya. Tapi kadang tak perasan. Tengok nama tu, su'da Musa tu. Dalam syarah tahu ada sebut gedok tu. Dia dalam sebahagian nuskah tak ada benda ni. Dalam cetakan DKI tak ada. Tak tahu pas ke mana tahu benda tu. Dalam DKI dia berhenti kat sini. Wawarisa Sulaimanu Dauda. Lepas tu terus waqad yataqaddam alal fa'il jawazan wa wujuban. Terus jawazan wa wujuban. Dalam cetakan saya ni, cetakan Darul Masyari' ni, dia sebut wawarisa Sulaimanu Daud. Selepas tu ada waqad yataqaddama alal fa'il jawazan dulu. Maknanya maf'ul duduk depan, fa'il duduk belakang secara jawaz. Lepas ni baru dia sebut pula secara wajib. Kemudian dia bertukar takik sekali ni kalau tengok Kalau tengok apa dulu kita cetakan ni. Ada tak dalam kitab antum? Tak apa, saya baca lah yang saya ni. Okey. Jadi disebut daraba su'da Musa, kat sini dikatakan harus. Maf'ul duduk di depan, fa'il duduk di belakang. Kerana apa? Kerana ada perkara yang menyebabkan kita boleh tahu mana fa'il, mana maf'ul. Iaitu berdasarkan lelaki dengan perempuan, muzakkar dengan muannas. Jadi kita sebut daraba. Bila daraba yang memukul tu siapa? Laki lah. Kalau yang memukul tu perempuan, kita sebut darabat. Betul tak? Jadi bila sebut daraba, maka yang pukul tu laki. Siapa dia laki kat sini? Su'da ke Musa? Musa lah. Jadi bila sebut daraba su'da Musa, telah memukul oleh Musa. Faham mana Musa fa'il? Sebab daraba tak guna darabat. Maka su'da tu maf'ul bihi muqaddam, maf'ul yang duduk di depan. Itu harus kita sebut daraba su'da Musa ataupun daraba Musa su'da. Sebab apa? Sebab ada tanda lah yang menyebabkan kita boleh tahu Musa tu sebagai fa'il, bukan su'da. Kerana apa? Daraba kita baca, tak baca darabat. Kalau su'da fa'il, kita baca darabat. Telah memukul oleh su'da akan Musa. Sebab su'da ni perempuan. Tu Kita baca sikit lagi.
Wa wujuban nahwu zana syajara nauruhu. Dan kadang-kadang wajib kita dahulukan maf'ul bihi. Jadi asalnya fa'il maf'ul bihi. Kemudian ada juga fa'il maf'ul bihi fa'il. Okey, fa'il maf'ul bihi fa'il ni kita sebut ada jawazan, harus, macam tadi daraba su'da Musa. Ada kala wajib. Wajib, sebelum kita masuk contoh yang diberi dalam cetakan Darul Masyariq ni, saya bagi contoh sendiri. Daraba su'da Musa tu kita tukar nama je su'da tu. Kita letak Isa. Daraba Isa Musa. Ketika itu wajib kita susun yang elok. Tak. Silap. Lupakan. Itu wajib susun yang elok. Ini tak berkait semula. Wa wujuban sini maksud dia apa? Wajib maf'ul duduk dekat depan lah. Wajib maf'ul duduk di depan. Dia bagi nahwu zana syajara nauruhu. Zana ni cantik. Akan pokok nauruhu. Nauruhu ni apa dia? Nauruhu ni kalau tengok tadi az-zahra al-abyad, maknanya bunga yang putih. Zana syajara telah menghias akan pokok oleh nauruhu. Nauru oleh bunga-bunga putihnya. Gitulah kalau nak terjemah. Zana syajara nauruhu, telah menghias, telah mencantikkan akan pokok. Asy-syajaratu maf'ul bihi, nauruhu oleh ataupun disebabkan bunga-bunga yang tumbuh, bunga-bunga putih yang tumbuh di pokok tersebut. Jadi kat sini nauruhu tu fa'il. Asy-syajaratu maf'ul bihi. Tak. Tapi fa'il wajib duduk belakang, maf'ul bihi wajib duduk depan. Sebab apa? Sebab kat maf'ul, dekat fa'il itu ada dhamir. Dhamir yang kembali kepada maf'ul bihi. Zana syajara nauruhu. Zana syajara nauruhu. Hu tu kembali kepada asy-syajar. Jadi dhamir ni kembali kepada belakang, dia tak kembali ke depan. Oleh sebab itu kena sebut maf'ul dulu barulah sebut fa'il. Kalau tidak ada dhamir tu, maka kita susun macam biasa. Zana an-nauru asy-syajara. Zana an-nauru asy-syajara, telah memperhias, mencantikkan oleh bunga-bungaan akan pokok. Kat sini lain, kat sini wajib maf'ul bihi duduk depan. Kerana apa? Kerana ada dhamir pada fa'il. Zana syajara, telah menghias akan pokok-pokok oleh nauruhu, oleh bunga-bunga putihnya. Nya itu kembali kepada asy-syajar. Jadi dhamir kembali ke belakang, tak kembali ke depan. Oleh sebab tu maf'ul kena duduk depan lah. Sebab apa? Dhamir nak kembali kepada dia. Saya tak tahu ni ada tak dalam cetakan antum ni. Ada tak Ustaz Syahmi? Ustaz Amirul, yang saya sebut tadi, zana syajara nauruhu tu ada tak dalam kitab antum? Sebab saya kat depan saya ni ada cetakan Darul Kutub Ilmiah Beirut. Yang tu tak ada. Kemudian cetakan Darul Ihya. Ni pun tak ada. Tak ada juga dalam Darul Ihya. Yang saya guna depan mata ni Darul Al-Masyari'. Cetakan apa tu? Darul Masyari' ni banyak keluarkan karangan Syekh Abdullah Al-Harari. Syekh Abdullah Harari ni Ahli Sunnah wal Jamaah, cuma dia katanya agak kasar lah. Saya tak baca banyak, saya baca sikit-sikit je pasal dia. Cakap agak kasar, agak mutahammis. Katanya sehingga mengkafirkan sebahagian daripada ulama. Jadi itu bukan tarik jalan ulama Ahli Sunnah lah. Kita tak kafirkan orang. Tak ada, tak apalah, kita dengar je lah. Wa qad yataqaddam 'ala al-fi'li wal fa'il. Ustazah Nurul Alia juga tak ada. Wa qad yataqaddam 'ala al-fi'li wal fa'il. Yang tu ada. Wa qad yataqaddam 'ala al-fi'li wal fa'ili. Mana maf'ul dulu. Dan kadang-kadang maf'ul dulu, lepas tu fa'il barulah fa'il.
Jadi kita ada 4 lah gambarannya. Kalau nak kira satu-satu, fa'il, maf'ul, itu yang asal. Kemudian fa'il, maf'ul bihi, fa'il. Maf'ul duduk depan tu secara harus. Itu yang kedua. Lepas tu fa'il, maf'ul bihi, fa'il. Maf'ul duduk depan tu secara wajib. Lepas tu yang terakhir ni, saya ada dalam kitab kot, waqad yataqaddamu, yang kadang-kadang maf'ul bihi tu duduk depan sungguh ke atas fa'il dan fa'il. Tu. Tapi dalam contoh dia tak bagi contoh, dia sebut boleh jadi gitu je. Sebab dia dah bincang dah ni dalam bab fa'il dulu, fa'il. Contohnya ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ni boleh tengok balik dalam bab fa'il dibincangkan. Maf'ul bihi, fa'il, barulah fa'il. Baca terus lah. Wa minhu ma udmira amilhu jawazan. Wa minhu ay wa minal maf'ul bihi wa minal maf'ul bihi ma udmira, maf'ul bihi yang udmir, ditakdirkan, amiluhu, amilnya secara jawazan. Contohnya qalu khaira. Dia nak bincang apa? Nak bincang tentang maf'ul bihi, tapi dia punya fa'il dia tak disebut. Fa'il dia tak disebut tu pula kadang-kadang secara harus tak disebut, kadang-kadang secara wajib. Secara wajib tu pula ada 7 tempat. Disebut oleh musannif 2 tempat dalam matan dia. Kita akan baca 7 tu daripada syarah lah. Okey, kita baca dulu. Nahu qalu khaira. Ayat Quran sebut lagu mana? Wa idza qila lahum ma anzala rabbukum. Ni tak jelas sini. Sini. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum, dan dikatakan bagi mereka yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apa yang telah Tuhan kamu turunkan kepada kamu. Maka mereka, iaitu orang yang bertakwa tu, menjawab qalu khaira. Khaira sini maf'ul bihi lah. Soalan dia, maf'ul bihi mesti ada fa'il dia. Mana fa'il? Dibuang. Sebab apa dibuang? Sebab ada qarinah maqaliyah. Qarinah yang berbentuk perkataan yang menunjukkan ada fa'il dan fa'il yang telah dibuang. Apa qarinah dia? Daripada ayat sebelum tu lah. Wa qila lil ladzina taqaw, dan dikatakan kepada mereka yang bertakwa, madza, ada orang cakap kepada orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apa yang Tuhan kamu turunkan kepada kamu. Maka mereka pun menjawab qalu khaira. Mereka menjawab kebaikan. Apa kebaikan? Mana Tuhan menurunkan kebaikan. Jadi qalu, yang dibuang ialah anzala khaira. Anzala huwa, iaitu Allah, khairan, kebaikan. Jadi kat sini anzala tu, kita tahu anzala tu dibuang daripada mana? Daripada perkataan sebelum. Apa perkataan sebelum ayat Quran tu? Wa qila lil ladzina taqaw, dan dikatakan kepada mereka yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu. Qalu khaira, mereka menjawab kebaikan. Ayat sempurna dia apa? Mereka menjawab dia telah menurunkan kebaikan, iaitu Allah. Jadi anzala khaira, anzala Allahu khaira. Jadi anzala tu dibuang sebab apa? Ada qarinah maqaliyah sebelumnya. Faham betul? Boleh. Okey. Wa wujuban, baca mata, wa wujuban fi mawadhi'a. Dan wajib diidmarkan, disimpan amin, fa'il dan fa'il. Amin bagi apa? Amin bagi maf'ul bihi lah. Mana ada maf'ul bihi, fa'il dia tak ada. Tapi secara wajib. Dalam kita sebut ishtighal dan juga bab munada. Itu 2 perkara. Jadi kita tak nak baca tu lagi. Kita nak baca apa? Kita nak baca yang dalam kitab lain dulu.
Kat sini ada sebut wallahu alam, tapi saya baca daripada kitab apa nama? Kitab apa? Kawakib Durriyah. Kawakib Durriyah. Jadi ada 7 tempat yang wajib dibuang amil. Yang kita nampak dengan mata kepala kita maf'ul bihi je, amil tak ada. Ada 7 tempat wajib kita buang. 2 tempat disebut oleh musannif lah, kita akan bincang pada minggu depan lah, istighal dan juga munada. Jadi baki lagi 5 tempat tu saya nak sebut. Saya baca dalam kitab apa? Saya ringkaskan daripada kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah. Kalau ada kitab Kawakib Ad-Durriyah boleh tengok sekali lah. Apa ada kata musannif fi mawadhi'a. Fi mawadhi'a. Okay, dia sebut kat situ wasalisu, yang ketiga al-mansubu ala al-ikhtisasi. Wa huwa mansubun bi akhussu muqaddaran ba'da dhamiril mutakallim wahdah aw ma'ahu ghairuh. Wa yakunu imma bi al nahwu nahnu al-araba aqra an-nasi lid-dhaif, wa imma mudhafan idhafatan ma'nawiyah la idhafah lafziyah nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarris. Okey, itu yang ketiga. Maf'ul bihi yang mansub atas nama ikhtisas. Atas nama ikhtisas. Apa maf'ul bihi yang mansub atas nama ikhtisas? Maf'ul bihi yang mansub dengan akhussu. Akhussu, aku mengkhususkan. Ataupun nakhussu, kami mengkhususkan. Tak. Dan maf'ul bihi itu pula sama ada dimulakan dengan alif lam ataupun dia itu mudhaf kepada satu perkara lain yang dianggap sebagai mudhaf ilaih. Contoh yang dimulakan dengan alif lam disebut dalam kitab ni nahnu al-araba. Nahnu al-araba aqra an-nas lid-dhaif. Tu. Kami Arab. Arab tu kenapa bagi al-araba? Sebab nahnu nakhussul araba gitu. Ada nakhussu yang dibuang, dan nakhussu tu wajib dibuang ala ikhtisas. Ala ikhtisas mana kita nak khususkan, ikhtisas ni khususkan. Orang lain tak, kami je, puak kami je. Jadi orang Arab tu sebut nahnu al-araba. Al-araba tu ada alif lam kat depan. Nahnu al-araba, kami, iaitu kami Arab, kami khususkan orang Arab, aqran nas bid-dhaif, orang yang paling ambil berat dengan tetamu. Aqran ni orang yang paling ambil berat dengan tetamu. Boleh. Jadi al-araba mansub sebab fa'il mahdhuf, iaitu nakhussu. Kami khususkan Arab, mana sifat yang sangat ambil berat kepada tetamu ni kami saja, puak lain tak. Tu orang Arab tak begitulah. Nahnu nakhussu al-araba aqran nas lid-dhaif. Contoh lain, nahnu ma'asyiral anbiya. Ni biasa dengar kan, nahnu ma'asyiral anbiya, tak baca ma'asyiru, kita baca ma'asyirah. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwaris, kami para nabi tidak mewariskan harta. Jadi sebab apa baca ma'asyirah? Sebab ada maf'ul fa'il yang dibuang. Asalnya nahnu nakhussu, kami apa, nahnu tu kami, nakhussu kami. Kalau nak terjemah sesalah, nahnu nakhussu, kami mengkhususkan ma'asyiral anbiya, para rasul, para nabi, la nuwaris, tidak mewariskan. Jadi ma'asyiral anbiya tu, ma'asyirah tu tak, dia tu maf'ul bihi bagi satu fa'il yang wajib dibuang, iaitu nakhussu. Jadi ma'asyirah tu al-araba tadi tu mansub ala al-ikhtisas, mansub ala al-ikhtisas. Al-araba ada alif lam, ma'asyirah tidak ada alif lam, tapi dia tu mudhaf kepada al-anbiya. Tu yang ketiga. Boleh tak? Kena tengok baliklah dalam apa nama Kawakib saya sebut ikah. Rabi' yang keempat, al-mansubu ala al-ighraq. Ighraq wa huwa tanbihul mukhatabi ala amri mahmudin liyaf'alahu wa huwa mansubun bi taqdiri ilzam wajib al-hadfi in karrara kas-salah as-salah aw untifa alayhi nahwu as-sayfa war-rumha wa illa jaza dhikruhu ka qawli ta'ala alaykum anfusakum wa dunaka zaidan. Yang kedua, tempat yang mansub, maf'ul bihi yang mansub oleh fi'il yang mahdhuf secara wajib ialah
isim-isim yang mansub, iaitu maf'ul bihi yang mansub atas nama ighra. Apa makna ighra? Ighra ialah tanbihul mukhatab. Kita memberi tanbih, amaran kepada orang yang kita tuju ke atas satu perkara yang comel untuk dia buat. Contoh, saya pusing satu asrama, saya sebut as-salat as-salah, as-salat as-salah. Benda baik tu. Tak? Jadi ketika itu as-salata as-salata, saya ulang 2 kali kan. As-salata tu mansub dengan satu fi'il yang mahdhuf, iaitu ilzam. Ilzam as-salata, ilzam as-salata. Boleh? Tu. Ketika itu wajib saya buang ilzam. Tak boleh sebut ilzam kalau nak atas nama ighra lah. Boleh juga sebut ilzam as-salata as-salata tu, tapi bukan atas nama ighra. Dah akan jadi maf'ul bihi biasa lah, perkataan biasa. Kalau kena sebut atas nama ighra ni kena buang apa dia, ilzam as-salata as-salata. Boleh? Itu contohlah. Okay, saya ulang balik. Jadi faham makna ighra tu. Dan ighra ni ada 2 lah. Kadang-kadang fi'il tu wajib dibuang, kadang-kadang fi'il tu boleh disebut. Fi'il wajib dibuang, iaitu fi'il ilzam. Lazimilah kamu akan sembahyang kan. Wajib dibuang ilzam, perkataan ilzam tu kalau maf'ul tu berulang. Contoh as-salat as-salah, berulang 2 kali. As-salat as-salah, ilzam kena kita buang. Ataupun tak berulang 2 kali, tapi ada apa tu, perkara lain yang diatafkan kepada maf'ul pertama. Contoh as-sayfa war-rumha. As-sayfa war-rumha. Nah, ni tengah perang contoh. Tak. Jadi kita nampak ada orang nak datang, musuh nak datang. Jadi kita sebut kepada kawan as-sayfa war-rumha. Kita tak sebut ilzam kat depan. Wajib kita buang ilzam sebab apa? Sebab as-sayfa maf'ul pertama, maf'ul. Lepas tu ada yang diatafkan ke atas maf'ul tersebut. Makna as-sayfa war-rumha benda lazimilah kamu, peganglah kamu sekarang ni pedang dan juga tombak ataupun panah. Sebab apa? Musuh nak mari. Boleh? Okey, kalau apa? Kalau maf'ul bihi itu tak berulang, as-salat as-salah tak berulang, ataupun tidak diatafkan dengan satu isim yang lain seperti as-sayfa war-rumha, maka kita boleh sebut fa'il. Contoh saya sebut alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Anfusakum tu maf'ul bihi. Alaikum tu amil dia lah. Amil dia. Ni pun maknanya ighra juga. Maknanya apa? Alaikum anfusakum, ke atas kamu, diri kamu. Menjaga diri kamu sendiri, bukan orang lain boleh jaga. Ataupun dunaka zaidan. Dunaka zaidan. Tak. Kat sini maksud dunaka ialah fa'il amar. Isim fa'il amar dengan makna khudh. Jadi ambillah zaidan, makna jagalah zaidan, gitulah kot maksud dia. Khudh. Ambillah zaid, makna jagalah zaid, gitulah. Boleh. Jadi alaikum anfusakum dan juga dunaka zaidan ni, anfusakum maf'ul. Tak, tapi dia tidak berulang 2 kali macam as-salat as-salah. Zaidan juga maf'ul tapi tak berulang 2 kali. Tidak juga ada perkara yang diatafkan. Maka ketika itu kita boleh sebut amil dia, dunaka. Dunaka tu yang memasukkan zaidan. Alaikum anfusakum, alaikum tu yang memasukkan anfusakum. Yang kelima, al-mansubu bit-tahdhir wa huwa tanbihul mukhatab ala amrin madhmum liyajtanibahu wa huwa mansubun bi nahwi ittaqi wajib al-hadfi in kurira kal asad aw utifa alayhi kana naqatallah wa suqiyaha aw kana bilafzi iyyaka. Tu. Yang ketiga ialah mansub dengan atas nama tahdhir. Apa dia tahdhir? Lawan kepada ighra tadi. Tahdhir ni kita nak bagi amaran kepada seseorang kepada satu perkara yang dicela supaya dia tinggal perkara tersebut. Jadi ketika itu wajib kita buang fa'il. Fa'ilnya ialah ittaqi, jaga-jaga, hati-hati, gitulah. Contoh saya nampak asad datang, maka saya sebut al-asada. Maknanya apa? Ittaqil asad. Mana hati-hati dengan asad, jauh
jaga kamu dengan asad. Tapi saya tak sebut ittaqi tu jadi panjang, masa dah suntuk, asad tu nak semakin hampir. Saya sebut al-asad gitu ya. Tak, itu kita panggil tahzir. Mana hati-hati kamu, tinggalkan asad tu lagi. Tak, wajib kita buang fa'il kat depan, ittaqi. Jadi maf'ul sajalah adanya. Tak, okey. Wajib juga kita buang fa'il ittaqi tu kalau macam tadi juga. Kalau maf'ul, lepas tu ada perkara yang diatafkan ke atas maf'ul tersebut. Contoh naqatallah wa suqiyaha. Saya sebut naqatallah wa suqiyaha kepada kaum apa ni? Naqatallah ni apa? Unta Allah Subhanahu Wa Taala dan juga suqiyaha yang tempat minuman dia. Kan Nabi Saleh ke Nabi apa? Ketika unta tu minum, orang lain tak boleh minum. Bergilir lah dengan unta tu. Minum daripada telaga tak? Daripada punca air tu. Jadinya kita nak pesan kepada puak-puak atau orang kampung tu, naqatallah wa suqiyaha, maknanya jaga-jaga, hati-hati kamu, jangan dekat dengan unta Allah, jangan sakiti unta Allah ni, dan juga tempat minuman. Maknanya bila unta ni minum, kamu jangan minum sekali, tunggu hari lain. Boleh? Jadi kat sini pun wajib kita buang ittaqi kat depan. Sebab apa? Sebab maf'ul, lepas tu ada perkara yang diatafkan kat atas maf'ul tersebut. Begitu juga kalau kita guna lafaz iyyaka minal asadi, iyyaka wal asada, iyyaka wal asada gitu, iyyaka wal asada, kita guna lafaz iyyaka hati-hati, wal asada makna hati-hati dengan asad. Iyyaka wal asada, ada sebut dalam tu apa dia asal perkataan kepada iyyaka wal asada tu, boleh bacalah. Yang keenam, al-masalul warid bihadfil fi'il. Ni pantun ataupun pepatah yang warid daripada Arab dengan membuang fa'il. Jadi kita pun gunakan pepatah tersebut dengan buang juga fa'il. Contoh kita pergi memburu kan. Ini contoh pergi memburu. Arab sebut, ni masal zaman pepatah zaman dulu lah. Al-kilaba alal baqar. Mana anjing-anjing ke atas lembu yang liar. Nak memburu lembu ni. Tak. Jadi dibuang perkataan arsil. Mana arsil, lepaskan. Arsil kilaba, lepaskan kilab, anjing-anjing ke atas lembu-lembu ataupun lembu-lembu yang liar, supaya anjing tu boleh terkam, kita boleh makan lembu lah. Sup lembu. Tak. Jadi kat sini pepatah zaman dulu sebut al-kilaba 'alal baqar. Al-kilab tu bagi atas. Jadi datang zaman kita pun kita boleh guna al-kilaba 'alal baqar kalau kita pergi memburu. Kawan-kawan kita pegang 2-3 ekor anjing buruan. Dan kita pun nampak ada apa? Baqar. Kita pun al-kilaba 'alal baqar. Maknanya arsilil kilab. Jadi arsil tu dibuang. Sebab apa? Atas dasar masal yang warid, kita gunakan juga kalimah yang sama pada hari ini, pada situasi yang sama. Yang terakhir, yang ketujuh, syibhul masal fil isti'mal. Apa tu syibhul masal ni? Maknanya satu perkara yang menyerupai pepatah pada sudut penggunaan. Contoh benda apa? Ahlan wa sahlan, itulah wa marhaban. Ahlan tu maf'ul, sahlan tu maf'ul juga, wa marhaban tu maf'ul juga. Tapi ada perkara yang kita buang. Sebab apa? Ahlan wa sahlan wa marhaban ni menyerupai masal. Asalnya sadafta ahlan, kamu telah membetuli dengan ahli keluarga. Wa ataita makanan layyinan wa makanan rahban, dan telah kamu datang tempat yang sahal, layyin, yang apa, yang mudah, yang mudah lah, comel. Wa marhaban ay wasi'an, marhaban maksudnya wasi'an. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban tu masing-masing tu maf'ul bihi bagi fi'il yang mahzuf. Ahlan fi'il ni sadafta, maksudnya kamu membetuli, berjumpa dengan keluarga ataupun ahli, kawan dan sebagainya. Wa sahlan tu maf'ul bagi apa? Ataita, kamu telah mendatangi. Wa ataita sahlan, dan kamu telah mendatangi satu tempat yang sahlan, yang murah, yang tenteram, yang aman. Tu sahlan. Wa marhaban maknanya wasi'an. Wasi'an, dan juga maf'ul kepada apa? Maf'ul kepada ataita, dan kamu juga telah mendatangi tempat yang apa? Yang wasi'an, yang luas. Begitu, Allah alam. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Baki 2 perkara lagi
dua tempat lagi yang wajib kita buang, yang wajib kita idmarkan, yang wajib kita simpankan fa'an. Amin. Tak, yang ada ialah maf'ul bihi sahaja. Boleh? Jadi kesimpulan dia, tempat kita ada 7 tempat yang wajib kita buang fa'al, tapi maf'ul bihi dia ada. Tak, tempat pertama ialah al-ishtighal, itu kita akan bincang. Yang kedua al-munada, itu kita akan bincang. Yang ketiga ialah mansub al-ikhtisas tadi. Apa dia? Nahnu al-araba aqra an-nasi lid-dhaif. Ataupun nahnu ma'ashir al-anbiya la nuwarris. Yang keempat mansub al-ighra. As-salat as-salah, maknanya lazimkan sembahyang, lazimkan sembahyang. As-sayfa wal-rumha, pedang dan juga panah. Ataupun kita sebut apa, az-zakah, az-zakah masuk bulan puasa supaya bayar zakat fitrah. As-sauma as-sauma, boleh belaka tu. Tak. Yang kelima ialah mansub atas nama tahdzir. Az-zina az-zina mansub. Tak, mana jauhi zina, jauhi zina. Tak. Ataupun al-ghibah al-ghibah. Contoh orang mengumpat. Sama-sama dia. Kita mahu al-ghibah al-ghibah. Maknanya apa? Jauhi ghibah mengumpat, jauhi ghibah mengumpat. Boleh? Ataupun apa dia, kita duduk saya sama kita nampak singa. Nampak kita tu ada singa apa semua tak? Binatang buah kita pun sebab al-asad al-asad, kita pakat lagi belaka. Ataupun puak Arab ni cuba puak-puak zaman Nabi Hud ke Nabi Saleh, nak apa tu, nak mendekati unta Nabi Hud, Nabi Saleh dan juga tempat minuman tu. Maka kita pesan naqatallah wa suqiyaha, mana hati-hati kamu, jangan dekat, jangan apa-apakan unta Allah ni dan juga tempat minum dia. Iyyaka minal asad, ya juga tu. Tak. Yang keenam masal. Yang keenam pepatah yang datang daripada Arab. Mungkin zaman mereka dulu, mereka memburu. Tak, mereka sebut al-kilab al-baqar, maknanya lepaskan kilab untuk apa, memburu si baqar, lembu-lembu yang liar. Jadi kita mari zaman ni situasi yang sama, kita sebut al-kilaba al-baqar. Jadi al-kilaba maksud sebab arsil yang mahdzuf. Yang ketujuh ialah syibhul mathal fil isti'mal. Ahlan wa sahlan wa marhaba, ay sadafta ahlan wa ataita makanan layyinan, sahlan wa marhaban, mana ataita makanan wasi'an. Wallahu alam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ada sebarang soalan? Ada soalan tak? Cuba respon sikit. Berapa orang je tinggal ni? Okey, Ustaz Amirul, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barakallahu fikum.